sedia ada. Ada masa Melayu ni. Yang sedia ada. Para hadirin yang sekalian, kemudian di dalam kitab ini dibahaskan lagi tentang soal kadim dan azali. Dibahaskan pula tentang kadim dan azali. Tapi dalam sebutan kita, pada orang Melayu lah, pada kebiasaan sebutan yang biasa pada masyarakat Melayu selalu yang azali. Dia tu nasib dia tulis pada azali. Barangkali dah tulis pada azali agaknya. Jarang sebutkan. Dah tersurat pada kadim. Jarang Jarang orang sebut. Sudah Allah takdirkan pada kadim lagi. Jarang orang sebut kan. Sudah ditakdirkan Allah saya menjadi pada azali lagi. Itu selalu orang sebut. Allah tulis pada azali. Oh, nasib falan tu macam tu, tentulah tulis pada azali. Jarang disebut, tentulah ditulis pada kadim lagi tak. Yang sebenarnya kadim dan azali ini maknanya sama. Kadim dengan azali itu maknanya sama, arti yang sama, tujuan yang sama, kena yang sama, maksudnya sama saja. Semua saya katakan tadi dalam masyarakat kita, azali itu selalu disebut, kadim itu jarang. Tapi sebenarnya kadim dan azali itu artinya sama saja, maksudnya sama, tujuan sama, kena yang sama. Dalam per itu ada juga ulama-ulama yang membahaskan. Bahas, ada yang berpendapat rupanya kadim dan azali itu ada sedikit perbezaan. Maklum orang dulu ni otaknya bergeliga. Ya, lepas yang wajib dia bahas yang fardu kifayah, lepas tu ada masa lagi dia mampu lagi dia bahas perkara-perkara yang sunat, dan lepas tu dia bahas lagi perkara yang harus. Sebab itu orang dulu ilmunya hebat. Kadang-kadang seorang tu dia ahli falak, dia ahli sains, dia ahli fiqh, dia ahli hadis, dia ahli tauhid. Kalau zaman sekarang tidak. Ya, kalau dia ahli fiqh dia. Kalau dia umpamanya seorang tuang alim di bidang nau saja. Yang lain tu tahu-tahu juga di bidang tetapi tidaklah lautan. Tapi di bidang tauhid. Kalau dia main di bidang sains saja. Yang lain tu hanya sedikit-sedikit. Kalau pakar ilmu hisab, jarang lah dia juga pakar ilmu hisab, dia juga pakar ilmu kedokteran, dia juga pakar ilmu falak, dia juga pakar ilmu sains. Jarang zaman sekarang. Ini menunjukkan otak sekarang ni tak sama dengan otak orang dulu. Baca riwayat hidupnya Imam Ghazali saja. Imam Ghazali itu bapa ahli falsafah, ahli fiqh, ahli tasawuf, pakar, bukan tahu-tahu itu pakar betul. Pakar ahli ilmu hadis, pakar ilmu kedokteran, pakar ilmu pendidikan Imam Ghazali itu. Cuma kita baca buku Imam Ghazali itu sudah tertentu. Ya, bagi orang yang seronok dengan filsafah, dia baca lah bab filsafah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dia berpuji Imam Ghazali di bidang filsafah. Dia tak nampak tentang tasawuf. Dia tak nampak tentang fiqh. Dia tak nampak di bidang ilmu yang lain. Bagi orang yang tenggelam di bidang tasawuf, dia baca bab tasawuf Imam Ghazali itu pun tak ada, sikit. Dia tak tahu lah di bidang-bidang lain yang ditulis Imam Ghazali. Jadi beku pula dia. Kalau baca keseluruhan apa yang ditulis Imam Ghazali, hebat. Imam Ghazali seorang ahli politik, ahli pendidik, ahli sufi, ahli filsafah, ahli fiqh, ahli hadis, ahli pidato, ahli hujjah. Sebab itu katakan hujjatul Islam. Jadi zaman sekarang jarang orang dapat pakar 5-6 ilmu. Paling-paling kuat tu tidak satu. Dulu tidak. Pasal otak berbeza zaman dulu umat Islam. Kenapa? Orang zaman dulu salih-salih dijaga sungguh makan minum. Sebab itu otaknya bercair. Otaknya mampu mengkaji ilmu bermacam-macam bidang dengan cara mendalam. Kita ni Allah macam-macam kita makan. Yang haram, yang syubhat, yang kotor, sama ada kita sedar atau tidak. Jadi tak mampu nak mengarungi semua ilmu hingga menjadi pakar. Agak itu satu-satu.
Itu pun tak sampai kepakaran. Kalau sesuatu yang kita main itu pun tak sampai kepakaran seperti kepakaran orang dulu. Kepakaran mengikut zaman sekarang saja. Nilai zaman sekarang. Itu kelebihan orang dulu. Jadi ulama bahas lagi. Dia bahas lagi tu. Pada yang wajib dah selesai, dia bahas lagi. Qadim dengan azali ni ada beza. Pada pendapat yang pertama tadi, ya, ulama pendapat sama ya, qadim dengan azali sama. Maksudnya sama, tujuan sama, kehendaknya sama. Tapi ada yang bahas lagi, tak sama katanya. Ada sikit beza. Walaupun sama-sama arti yang tidak ada permulaan. Qadim pun satu yang tidak ada permulaan, azali pun itu juga, tapi ada perbezaan. Tentang mana perbezaan atau perbezaan antara qadim dan azali? Qadim itu khas pada yang mawjud daripada yang ada saja. Seperti zat Allah Ta'ala itu qadim. Zat Allah Ta'ala ada kan? Qadrah Allah Ta'ala itu qadim. Sama Allah Ta'ala itu qadim. Basar Allah Ta'ala itu qadim. Dan lain-lain. Tetapi dia tidak masuk perkara yang tiada. Dia perkara yang ada saja. Qadim itu sesuatu yang tidak ada permulaan, yang mawjud saja, yang ada saja, tak masuk yang tiada. Tetapi yang azali ini umum. Sama ada yang ada, seperti zat Allah Ta'ala itu qadim, qudrah Allah Ta'ala itu qadim, sama Allah Ta'ala itu qadim, basar Allah Ta'ala itu qadim. Mau juga yang garu mawjud, yang tiada pun termasuk juga pada azali. Seperti pada azali lagi tak ada Tuhan yang serupa seperti mana Tuhan yang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, pada azali lagi tak ada Tuhan yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Pada azali lagi tidak ada Tuhan yang bersifat sama seperti mana sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada azali kita ada. Jadi dia kiri kanan. Azali masuk pada yang mawjud dan juga masuk dia pada yang ghairul mawjud. Yang qadim pada yang mawjud saja. Kalau begitu, qadim itu khas. Azali itu am. Qadim itu khas. Azali itu am, umum. Sebab di kiri kanan. Qadim kanan saja. Pada yang ada saja, pada yang mawjud saja. Pada yang ghairul mawjud tak ada. Yang azali kedua-dua sekali. Sama ada yang mawjud maupun ghairul mawjud. Susah ke? Susah sikit. Susah sikit lah. Memang ilmu tauhid ni saya ni perlu susah sikit. Saya dah katakan dia tak macam bahasan ilmu lain. Dia macam ilmu pasti lah. 2 campur 2 jawabnya 4. Jadi kena letih kita mikirkan. Tapi tauhid ni penting, asas. Ini pada segala ilmu pengetahuan, asas agama. Awaludin ma'rifatullah. Rupanya benda-benda yang paling baik itu yang paling kadang-kadang kita jumpa ya. Yang paling susah, paling kita jumpa, paling kita nak tolak. Pada ilmu yang paling berharga. Berharga daripada ilmu fiqh, daripada ilmu tafsir, daripada ilmu hadis, daripada ilmu dunia dah tentulah. Tetapi inilah yang kadang-kadang malas kita nak belajar. Letih kemudian. Sebab itu kalau belajar ilmu tauhid, susah kita cari orang yang cerah mata dia. Luyu, kuyu, semua tak tahu apa sebab. Syaitan takut semua. Syaitan cukup takut kepada orang bertauhid. Sebab bila bertauhid, segala amal ibadah yang ada nilai. Tetapi kalau orang tidak bertauhid, walau banyak sekalipun amal ibadah yang tak ada nilai di sisi Allah. Sebab itu syaitan juga pandai. Asas ilmu pengetahuan dalam Islam itu dijaga betul yang sampai orang dapat, yang sampai orang belajar sungguh-sungguh. Kalau dah tak bertauhid, tak apa. Dia nak bersedekah banyak-banyak pun tak apa, sembahyang banyak-banyak pun tak apa, berjuang berjihad banyak-banyak tak apa, sebab tidak ada lagi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ditegak di atas iman, di atas akidah yang betul, di atas tauhid yang betul. Buat rumah tidak ada foundation. Tanam pokok tak ada akar tunjang, mana nak tegak? Syaitan juga pandai dia, pandai. Kena jaga-jaga betul. Jaga-jaga betul. Kalau terasa-rasa dah tergantung di mata tu, cubit pipi sikit. Biar agak rasa sakit tu segar balik.
Jadi ada ulama berpendapat